Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam pembelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Okey, pada hari ini kita akan fokus kepada tajuk kata ganda dan akronim. Kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang terbentuk melalui proses mengulang atau menggandakan kata dasar. Okey, dalam bahasa Melayu terdapat 3 jenis penggandaan. Yang pertama ialah penggandaan penuh, kedua penggandaan separa dan yang ketiga adalah penggandaan berentak. Okey, dalam ruangan ini, okey, saya telah senaraikan uh, contoh-contoh kata ganda. Kemudian saya telah pecahkan kata ganda ini mengikut jenis-jenisnya. Okay, kita lihat yang pertama iaitu pergandaan penuh. Contohnya ialah lagu-lagu sendiri-sendiri. Maksudnya perkataan ini sama. Okey, yang kedua ialah penggandaan separa. Okey, contohnya ialah jejari. Okey, asal perkataan jejari ialah jari-jari. Okey, kemudian pepohon, berenang-renang, melambai-lambai, menari-nari dan perlahan-lahan. Okey, yang ketiga adalah penggandaan berentak. Okey, contoh dekat sini ialah tanah, tanih. Okey, sekarang ini saya paparkan antara contoh kesalahan umum penggunaan kata ganda. Okey, kita lihat yang pertama, lemah longlai. Kenapa lemah longlai ini salah? Okey, kataan lemah longlai ini salah kerana adanya tanda sempang. Okey, lemah longlai ini adalah kata majmuk, bukannya kata ganda. Makanya apabila dia kata majmuk, seharusnya tidak ada tanda sempang. Okey, yang kedua ialah sayur mayur. Okey, sayur mayur ini sepatutnya ada tanda sempang kerana sayur mayur ini adalah kata ganda. Okey, perkataan mayur ini tidak mempunyai maksud yang membolehkannya berdiri sendiri. Okey, yang ketiga adalah sampah sarap. Okey, sampah sarap ini adalah kata majmuk. Sekiranya dia kata majmuk, makanya dia tidak ada tanda sempang. Okey, dan yang keempat ialah kertas kerja, kertas kerja. Okey, pengadaan kata nama majmuk dieja secara terpisah dan hanya perkataan pertama yang perlu digandakan. Okey, makanya dia akan menjadi kertas-kertas kerja. Seterusnya, akronim. Akronim ialah perkataan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau menggabungkan huruf awal dan suku kata atau menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada rangkaian kata. Okey, kemudian dia akan membentuk perkataan baharu yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan yang utuh. Akronim ini tergolong sebagai kata tunggal. Okey, awak lihat dalam kotak warna oranye ini. Ini adalah contoh-contoh akronim yang telah saya senaraikan. Okey, kemudian telah saya pisah-pisahkan kepada jenis-jenis akronim. Okey, yang pertama ialah kata nama akronim cantuman huruf awal perkataan. Contohnya ialah RAS dan juga JAS. RAS ialah rakan alam sekitar, JAS ialah jabatan alam sekitar. Okey, yang kedua ialah kata akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan. Contohnya ialah MADUM. MADUM ialah Majlis Debat Universiti Malaysia dan Perhilitan iaitu Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Seterusnya, kata akronim cantuman suku kata awal perkataan. Contohnya ialah Tadika. Tadika ialah Taman Didikan Kanak-kanak. Okey, Cerpen, cerita pendek. Gapina, Gabungan Penulis Nasional dan juga Kogiran, kumpulan gitar rancak. Dan yang keempat ialah kata akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan. Contohnya ialah Purata, iaitu pukul rata, Jantina, jantan betina dan Asbut, asap kabut. Di sini saya sertakan contoh kesalahan umum penggunaan akronim. Okey, kita lihat yang pertama. Kumpulan kugiran itu terdiri daripada 6 orang ahli sahaja. Okey, kenapa dia salah? Kerana kugiran ialah akronim bagi ungkapan kumpulan gitar rancak. Perkataan kumpulan dalam ayat tersebut tidak diperlukan lagi. Okey, jadi yang betul adalah kugiran itu terdiri daripada 6 orang ahli. Yang kedua, adun zun daman sara. Okey, adun ini ialah akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf awal perkataan.
Okey, makanya adun ini dieja dengan huruf besar. Okey, yang ketiga adalah aswara. Aswara ini adalah akronim yang terbentuk daripada cantuman huruf dan suku kata perkataan. Okey, jadinya hanya huruf pertama yang dieja huruf besar. Akhir sekali, latihan pengukuhan. Okay, arahan soalan petikan di bawah mempunyai beberapa perkataan yang perlu digandakan. Kemudian awak kena kenal pasti perkataan tersebut dan berikan gandaan yang sesuai. Okay, kita lihat ayat yang pertama dalam petikan. Rusila berlari anak menuju ke rumah Mak Midah jirannya. Ada tak? Ada. Okay, pandai. Berlari. Sepatutnya menjadi berlari-lari. Okay, ayat yang kedua, ketika itu Mak Midah sedang duduk di anjung rumah sambil membaca novel. Okay, ada tak? Ada. Okay, mana? Duduk. Sepatutnya duduk-duduk. Okay, ayat yang ketiga, beliau terkejut melihat Rusila yang bergegas memasuki pekarangan rumahnya. Okay, ada tak? Okay, pandai. Tak ada Okay, ayat yang keempat, gadis itu nyaris terlanggar anaknya yang sedang duduk di tepi pintu rumahnya. Okay, ada tak ayat yang keempat ni? Okay, ada nyaris. Sepatutnya menjadi nyaris. Okay, ayat yang kelima, nafasnya termengah. Okay, ada tak? Ada. Termengah ini sepatutnya menjadi termengah-mengah. Okey, dan ayat yang keenam, apabila dia mula bercakap, suaranya putus. Okey, ada tak? Ada. Putus. Sepatutnya menjadi putus-putus. Okey, dan ayat yang terakhir, menurut Rusila, ibunya sudah tidak sedarkan diri akibat terjatuh dari tangga. Okey, ada tak? Okey, tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni perkataan yang saya boldkan ini awak perlu masukkan dalam ruangan perkataan yang perlu digandakan. Okey, dan ruangan penggandaan ini adalah pembetulannya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini iaitu kata ganda dan akronim.